dikurniakan kepada kita keberkatan pada umur. Mudah-mudahan segala amal yang telah kita lakukan terhitung sebagai suatu amal soleh yang memberi keuntungan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Kita sambung kembali pengajian kita di dalam kitab Penawar Bagi Hati yang telah dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Seterusnya kita sambung lagi pembicaraan tentang ubat penyakit membesarkan diri ataupun ubat penyakit takabur. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, ubat penyakit takabur ataupun kita panggil sombong atau membesarkan diri, dan ketahuilah olehmu bahawasanya ubat membesarkan diri, yakni ubat bagi sombong itu, bahawa mengetahui manusia yang membesarkan diri itu akan hakikat dirinya, yakni orang sombong tu hendaklah dia tahu hakikat dirinya bagaimana. Kita nak sombong ni boleh, tapi hendaklah kita tahu dulu hakikat kita boleh sombong ke tak. Tengok dulu. Kalau munasabah boleh sombong, maka silakanlah kita dengan kesombongan kita siapa akan mati. Tapi kalau tidak layak untuk kita sombong dengan sebab hakikat kita ni bagaimana, ia akan sebut satu siapa 11, maka barulah kita mempertimbangkan sama ada kita nak sombong ataupun tidak. Kena tahu dulu hakikat diri kita ni. Yang pertama, hendaklah kita tahu bahawasanya permulaannya air mani yang binasa, yakni hakikat diri kita semuanya adalah berasal daripada air mani yang binasa. Binasa di sini yang akhirnya akan bertemu dengan kematian. Semua manusia tidak terkecuali akhir sekali mati. Wak marilah siapa dia, presiden ke, agung ke, tuanku ke, raja ke, menteri besar, dana menteri, tak ada kira siapa-siapa, lah sekali kehidupan dia mati. Makhluk yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala kasih, makhluk hak paling Tuhan kasih sekali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir wafat juga, mati juga Nabi. Lepas tu hak paling Tuhan kasih, sama telah lagi hak Tuhan tak kasih mana. Nabi ni bukan manusia paling Tuhan kasih, makhluk yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala kasih. Tiba-tiba mati kau. Siapa kita yang tidak mahu mati? Tapi kalau tanya, memang tak mahu mati belaka. Nampak? Memang tak mahu mati belaka. Kalau boleh nak direct masuk syurga. Kalau boleh kita direct tu, pas pada berapa erti orang nak masuk syurga tu. Kalau boleh. Tapi jumpa dengan mati tu. Bila jumpa dengan mati baru tahu hakikat diri kita ni molek ke tak molek. Atas dunia molek belaka. Bapak-bapak molek atas dunia. Hakikat sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditimbang kira di padang mahsyar pada hari akhirat. Namanya timbangan itu adalah neraca mizan.
Baik, asal hakikat kejadian semua manusia adalah daripada air mandi belaka. Ni kita semua sedia maklum dah lah. Asal kita daripada air mandi. Makna nisbah kepada hinanya kita. Hinanya kita daripada air mandi. Kalau daripada air zam-zam nampak mulia sikit. Kalau asal kejadian kita daripada air zam-zam, nampak hebat sikit. Tapi air mandi pula bukan tubik ke mulut, nampak? Bukan tubik ke hidung, tapi tubik pada kemaluan. Yang sama tubik, lorong yang sama, air kecil pun tubik situ. Kotoran pun tubik ke lubang sama. Nampak? Maka bila kita sedar gitu, akhirnya kita jadi sedar diri. Yang kedua, kesudahannya menjadi bangkai yang keji. Kita ni lah sekali akhir jadi bangkai. Arab panggil mayat. Mayat ni mana orang yang telah meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia, orang yang mati, dia panggil mayat. Nampak? Hakikat bakar lah, sama dengan bakar binatang. Cuma mati binatang itu tidak dikafan, tidak dimandi, tidak disemayang. Mulianya kita ini ada mandi, ada kafan, ada semayang, ada tanam. Tapi ada kemuliaan sehingga tidak dimandikan. Kemuliaan orang yang mati syahid haram dimandikan. Nampak? Ada sebab kita tak mandi dia. Apa tak mandi dia? Pasal dia kafir. Orang yang kafir tidak dimandikan. Nampak? Kita jalan dalam hutan, jumpa mayat orang kafir. Kita cari orang kafir. Nampak? Lagu mana? Maka tidak wajib kita mandi, tidak wajib kita kafan, tidak wajib kita sembahyang. Bahkan ulama kata tidak wajib kita tanam mayat orang kafir, tak wajib tanam. Dan nak tanam juga hukumnya harus, mayat orang kafir harus saja tanam. Ada khilaf, ada pandangan mengatakan sunat tanam, dia tak wajib tanam. Faham? Cuma bila mayat kafir sekalipun, bila kita lot jadi busuk, jadi ganggu pula kan, maka sunat tanam kata ulama-ulama. Sunat tanam. Tapi kalau mayat orang Islam, jadi wajib kepada orang hidup dengan beberapa perkara. Yang pertama, mandi. Yang kedua, kafan. Kafan. Yang ketiga, semayang. Yang keempat, tanam. Faham? Kita jalan dalam hutan, seorang diri, tiba-tiba jumpalah mayat orang Islam. Nampak? Kita kenal dia memang Islam. Tak ada orang situ, kita seorang. Maka wajib atas kita menguruskan jenazah orang Islam tersebut dengan 4. Nampak? Mendapat 4. Yang pertama, mandikan dia. Atas wajib kita seorang. Yang kedua, kafankan dia. Yang ketiga, sembahyang akan dia. Yang keempat, tanam akan dia. Kalau jumpa mayat orang Islam. Kalau jumpa mayat orang kafir, maka dah wajib lah. Jalan-jalan tengoklah. Nata kafir mampu. Tak wajib kita urus. Nak gitu tak ada masalah. Lebih-lebih lagi kafir harbi.
Kafir yang memusuhi orang Islam, kafir yang benci kepada Islam. Nampak? Lagi-lagilah kita tidak wajib. Bahkan dalam kitab sebut kata mana? Harus diberi makan kepada anjing-anjing liar. Mayat orang kafir atau mayat orang yang murtad. Ini hinanya orang murtad. Orang murtad ni hina pada kafir. Pasal dia asal Islam, lepas tu dia keluar daripada Islam, dia panggil murtadun. Maka dia lebih hina daripada murtad. Hina daripada orang kafir asal. Jadi akhirnya kita kesudahannya menjadi bangkai belaka. Nampak? Habis jadi bangkai lagi, lambat banget. Akhirnya jadi mayat. Lawa lagu mana pun jadi mayat belaka. Tapi dah jadi mayat dah lawa dah lah. Kaya lagu mana pun akhir jadi mayat, akhir jadi bangkai dan ditanam di dalam tanah. Jasad tanam dalam tanah. Hakikatnya tapi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan disoal pula di alam barzakh. Alam barzakh tu bukan dalam tanah. Kalau kita pergi tanam mayat, lepas tu kita pun adanya speaker nak dengar. Kok bunyi marabbuka wa man nabiyuka wa ma'tiqaduka, dah dengar. Dah kena soal mayat, kena soal mayat bukan alam tu tapi alam barzakh. Alam barzakh mana pula? Barzakh di mana satu dinding yang sangat tebal sehingga orang yang hidup tak tahu, tak dengar, tak boleh nak tengok, tak boleh nak rasa, tak boleh nak raba, tak boleh nak sentuh. Alam barzakh hanya dirasai oleh orang yang meninggal dunia saja. Kalau tanam pagi petang kita korek, gitu lah mayat. Dan Nabi kata bila lagi belaka sekalian orang-orang Islam setelah mengkebumikan mayat semua berlalu pergi, akan datang pula malaikat yang akan soal mayat di alam barzakh. Tu di alam barzakh, alam ghaib yang tak akan dapat dilihat oleh orang-orang yang hidup. Tapi Nabi dengar. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan beri kelebihan boleh dengar, boleh tengok, boleh tonton apa yang berlaku. Bahkan setengah sahabat Tuhan beri karamah, boleh berdialog dengan orang yang telah meninggal dunia. Dipanggil karamah. Karamah ni kemuliaan yang Tuhan beri mayyasha kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Seperti Tuhan beri karamah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, boleh berdialog dengan orang yang telah meninggal dunia. Pelik gitu. Memang pelik. Pasal karamah. Karamah pelik tu. Orang tengah panggil khamak. Pelik Yang tak pelik kayu khamak. Tu dah pelik tu. Pagi-pagi bahan 4 butung. Pelik apa? Yang pelik khamak. Karamah benda pelik. Pelik. Pasal bukan semua orang dapat. Betul tak? Kita boleh karang kitab macam Imam Nawawi. Tu benda pelik tu. Boleh hafal hadis 400,000 hadis boleh hafal. Benda pelik. 400,000 hadis boleh hafal dengan sanad, dengan matang, dengan apa? Allah, nak hafal mana 400,000 hadis? 4 hadis tukar bimbang kita. Maka yang kelebihan itu diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, dipanggil perkara yang pelik. Nampak? Mereka ini berkat. Ulama-ulama ni berkat. Jadi mengambil keberkatan dengan orang-orang yang berkat, hukumnya harus. Nampak? Tak boleh Kita nak ambil berkat dengan orang yang berkat. Antara orang yang berkat adalah orang-orang yang soleh.
Nampak? Ulama-ulama tu guru ambil keberkatan daripada mereka. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil keberkatan dengan gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yani Imam Imam Ahmad bin Hanbal pernah meminum air rendaman baju Imam Syafi'i. Kalau kita cerita pelik tu. Baju tok guru di Imam Syafi'i rendam. Imam Ahmad bin Hanbal pergi minum. Kerana mengambil keberkatan tabarruk. Nampak? Tapi biar berkat sungguhlah orang tu. Nah, macam Imam Syafi'i memang berkat sungguh. Nah, kebagai orang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menjadi ikutan dunia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Zaman sahabat ambil berkat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil berkat dengan aliu Nabi, ambil berkat dengan baju Nabi, ambil berkat dengan janggut Nabi, ambil berkat dengan rambut Nabi. Zaman salafus salih nak ambil berkat dengan sesama mereka yang soleh-soleh. Zaman kita kurang dah orang soleh. Ada tapi tidak bilangan. Nampak? Cuma dia payahlah ambil berkat dengan para artis. Tu dah pakar kawa tu. Nampak? Ambil berkat dengan pelakon, ambil berkat dengan penyanyi, jangan. Tu dah berkat tu. Ialah ambil berkat dengan penyanyi dandu. Jangan tu sui tu. Takut jadi benar. Kita hak benar dah. Jangan. Minta doa dengan orang-orang yang soleh. Jumpa dengan tutup guru minta doa. Nampak? Doa pada kita, doa pada bini kita, doa pada anak-anak kita, minta doa. Yang ketiga kata tuan pengarang, dan ia pada antara demikian itu menanggung akan tahi. Dan ia pada antara demikian itu menanggung akan tahi. Benda pula antara kelahiran hinggalah kematian, kita ni manusia menanggung akan tahi najis yang ada di dalam perut kita. Start daripada kita beranak berat tubik daripada perut mak kita tu sampai ke mati ada mak tahi dalam perut. Nampak? Siapa masuk berat merok, siapa masuk berat merok. Lepas tu kita makan ke tak? Makan kan? Makan, bila kita makan makanan tu duduk dalam perut, dia akan proses jadi tahi semula. Merok pula. Jadi dalam perut kita ada semua najis. Jadi bila set tangguh najis ni, bagaimana kita nak sombong? Taklah, kita nak sombong pasal apa? Kita set pikul tahi. Kalau nak sombong biar tak ada tahi. Dalam perut ada tahi, ada najis, ada air kecing, ada kotoran. Tidak layak untuk sombong. Asal daripada air mani yang sangat jijik, tidak layak kita sombong. Melainkan kita asal daripada permata, boleh tahan kira. Asal daripada beriang, boleh tahan kira. Asal daripada emas perak, boleh tahan kira. Dia asal daripada air mani. Allahu Rabbi, air mani tu. Air mani ni dasar kata air mani orang lain amat ni tu. Air mani ni dasar kata air mani orang lain amat tu. Contoh biar kita nampak. Buat kati cheese. Kalau ada orang contoh kita nampak, tapi akhirnya kita pun rasa segang.
Kalau ada awak contoh kita rapat dah, akhirnya kita pun rasa segang. lain berbaiat. Nah, jumpa dengan orang kampung tak apa nak angkat tangan dulu lah, angkat tangan mau apa nampak tiap-tiap. Nah, ni gitu kan. Nah, nak minum air sama-sama kontraktor dia. Tak mau minum air dengan terminal dah cerita tak iman. Nah, bila kedudukan tu berubah, ada sedikit jawatan, manusia kebanyakannya akan jadi berubah juga watak dia. Cara cakap kabur pun berubah, cara pakaian pun berubah. Habis berubah pula ke ujian lah tu. Dah, ujian. Dulu dalam bank nak pitih dulu, ni dalam bank 750,000. Jangan main-main. Nah, dalam bank learning ada berapa? 900,000. 100,000 lagi sejuta. Nah, dengan kabel ni jadi jutawan dah. Kau kelah lagi. Nah, lambat kau cakap kurang lebih kurang sikit. Nak marah lalu. Mu cakap malaikat mustah tak? Mu cakap siapa lain lalu ni tanda-tanda orang yang takabur. Awak jangan cakap gitu. Awak sedar dah awak berhadapan dengan siapa. Nah, dia nak menunjukkan diri dia ni orang yang hebat sebab dia harta banyak, maka dia nak orang lain sedar bahawasanya dia adalah orang yang pangkat tinggi, orang yang mulia. Inilah orang yang takabur. Nampak? Batarul haq wa ramtun nas, menolak kebenaran dan menghina orang lain. Nah, awak lebih kurang siap awak. Jaga mu. Nah, saya boleh buat macam-macam ke awak. Dia berasa dia hebat. Nah, wal-iyyazu billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada sifat takabur. Pasal dia minta jauh sebab siapa-siapa yang ada sifat ni dalam hati dia tak bau syurga. Nabi mati ayat dengan hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam syurga mana-mana orang fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin, yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun besar dzarrah, besar habuk sekalipun. Sebab sifat takabur amat dibenci oleh Allah, kerana takabur adalah pakaian Allah. Nah, pakaian Tuhan yang pergi bakar marah di Tuhan. Nah, sifat Tuhan. Tuhan aja boleh takabur. Tuhan aja boleh sombong. Pasal apa? Layak dengan dia pasal dia besar, pasal dia hebat, pasal dia berkuasa, pasal dia agung, pasal dia mulia. Tidak memerlukan kepada sesiapa. Adapun kita memerlukan kepada orang, memerlukan kepada pertolongan orang. Nah, semua benda kita memerlukan kepada orang, start daripada benda kecil sampai benda besar. Nah, kalau orang tak tolong kita, tak akan maju kita. Ni pakaian kita siapa dia buat? Kita buat diri. Kita tenung diri, tak orang lain tu kan buat. Nah, agak kita buat diri baju tak reti. Nah, nak jahit luar rabak dah reti. Rasa kata nak buat baju seluar. Nah, memerlukan kepada orang. Nah, kita tanam diri berah, orang lain tu kan tanam. Memerlukan kepada orang lain. Dan minyak kita pasang diri minyak warga orang lain tu kan buat. Nah, kuali kita ke diri kuali, sadek, sudu, pinggang, habis. Memerlukan kepada pertolongan orang lain. Adapun Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun. Jadi begitu. Nah, selipar orang lain tolong buat. Nah, kenderaan habis semualah. Rumah tu dah.
Yang keempat, dan bahawasanya asalnya ketiadaan. Asal kita dulu tak ada atas muka bumi, kemudian dijadikan, akhirnya Allah Ta'ala jadikan kita. Dulu tak ada kita. Betul tak? Dah cari tanya mak kita. Balik sekarang tanya mak. Mak belum mak nikah dengan ayah kita ada lagi? Tanya. Apa? Nah, dia tanya, wak lalak tanya, mak nak tanya soalan dia. Sebelum mak nikah dengan ayah, tu kita ada lagi. Apa? Bingung mak nak jawab. Nak jawab ke mana? Nah, memang mak kata bodoh datang ni. Memang mak kata, mak kita akan kata gitu. Nah, mak kata, mau pelik-pelik mak tanya apa gitu. Soalan mu bodoh dah. Nah, tak ada lagi nah. Mak nikah dengan ayah mu tak ada lagi. 4 tahun baru mu ada. Tu baru mak bagian hurai. Nah, orang gitu pula 4 tahun baru mu ada beranak. Orang gitu pula dah sebelum mak nikah dengan ayah tu ada lagi. Memang sodik atas dahi. Nah, tu kata mana asal kita tak ada. Kemudian Allah Ta'ala jadikan. Sama juga dengan ayah kita, mak kita, tok ki kita, tok nyang kita, tok nyuk kita, asal tak ada. Tak ada benda. Akhir dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas muka bumi ni asal tak ada manusia. Nah, manusia pertama Allah Ta'ala cipta Nabi Adam alaihissalam. Sejarah kita tahu dah, biarlah kita peringatkan balik. Bangsa pertama yang menghuni di atas muka bumi adalah bangsa jin. Jin dulu duduk atas muka bumi. Kita tak ada lagi. Mana kampung gang sekolah ni ada dah jin. Nah, orang ni muka kedai racik, orang ni muka kedai kepuk macam-macam. Jin dulu. Kita ada lagi. Ketiang baru Tuhan buat makhluk yang bernama manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Sesungguhnya aku nak jadikan atas muka bumi aku ini khalifah. Yang ini Tuhan nak jadikan satu lagi makhluk yang bernama manusia. Nah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima, kata malaikat. Ya Allah, ya Tuhanku, kamu nak buat satu makhluk yang akan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Mana sebelum daripada ni ada dah makhluk yang melakukan kerosakan, pertumpahan darah, balah begitu begini atas muka bumi. Lepas tu mula buat pula hal lain. Mana sebelum ni jin balah dah. Berbudah kursi jin. Nah, cara dia nah, alam dia. Allah Maha mengetahui. Mu tak tahu, malaikat aku tahu lah. Nah, Allah buatlah tok nyang kita namanya Adam. Beng dia tak ada beng. Adam saja. Manusia pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah suruh malaikat turun ke dunia mengambil beberapa cekok tanah pada tempat-tempat yang berlainan untuk Tuhan buat tu Adam alaihissalam. Dari sebab banyak tanah itulah lahirnya tiap-tiap zuriat yang kala lain-lain. Daripada pasangan Adam dan Hawa ni lah. Tiap-tiap kali beranak kembar, tiap-tiap kali beranak kembar mu. Siti Hawa ni beranak kembar, tu jadi gambar. Sehinggalah berkembang, akhir jadi berbilion-bilion manusia. Itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, asal daripada dua orang aja, Adam dan Hawa. Nah. Yang kelima, asalnya daripada tanah. Sebut dah tadi, asal daripada tanah. Antum min Adam wa Adamun min turab. Kamu daripada Adam, Adam daripada tanah. Asal Nabi Adam daripada tanah. Asal jin daripada api. Asal malaikat daripada cahaya. Khuliqatil malaikati min nur. Dijadikan malaikat daripada nur, cahaya. Sebab tu malaikat tidak dapat dilihat dengan mata. Sebab apa? Daripada cahaya. Nah, kita duduk dalam surau cerah dah cerah. Pasal apa cerah? Ada lampu ke ada cahaya? Ada cahaya. Dah kalau ada lampu, gelap kata. Ada meteor saja, cahaya ada. Gelap. Ada cerah pasal apa? Ada cahaya. Tekan tu, Allah. Berapa second? Tak ada second laju. Tekan tu cerah lalu. Nampak? Itulah unsur malaikat. Daripada nur, daripada cahaya. Wa khalaqal janna min nar. Dan dijadikan akan jin daripada api. Jin daripada api. Nah, tu awak daripada api. Batu je sombong tak? Iblis dia sombong pasal awak daripada api. Sombong je. Nah, api kalau kata awak nyala, dia akan naik ke atas. Kalau kita tungging lagu mana pun, dia akan naik ke atas. Tu sifat api je, dia sombong kan. Maka pesing jin, dia menyombongkan diri. Asal iblis sombong sebab apa? Dia berasa dia hebat sebab awak daripada api, Adam daripada tanah. Akhir tidak mahu sujud kepada Adam walaupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab berasa diri lebih baik, berasa diri lebih mulia, berasa diri lebih soleh. Nah, jadi berasa diri molek, diri baik, diri mulia ni Tuhan benci. Tuhan tak suka, Tuhan marah. Awal-awal orang yang bersifat dengan sifat berasa diri molek ni iblis. Berasa diri mulia ni iblis. Berasa diri warak, ini iblis. Nampak? Sebab tu jangan kita berasa diri kita baik. Jangan berasa diri kita alim. Jangan berasa diri kita soleh. Nah, biar redah diri sama. Walaupun orang puji kita, kata baiknya mari sama surau. Jawab mana? Alhamdulillah. Aku boleh mari surau, mari dengar, mari buat ibadat ni sebab Tuhan izin. Kalau Tuhan tak izin, tak boleh mari surau. Betul tak? Kalau Tuhan tak izin kita malam ni, tak boleh mari masjid, tak boleh mari surau. Betul tak? Menerak atas meja snooker kan? Kalau Tuhan tidak izin. Dan Tuhan izin, boleh letak punggung stok di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala izin. Yang keenam, kemudian dijadikan akan dia sendiri daripada air mani, kemudian daripada darah, kemudian daripada seketul dari daging. Ni step by step tu awak daripada air mani, lepas tu jadi darah, kemudian jadi seketul daging. Lepas tu membesar, masuk dengan tulang, masuk dengan apa? Kekok. Jadi macam manusia. Nah, kita buka YouTube, kita tengok. Nah, tulis situ bagaimana pembesaran seorang baby. Itu tunjuk. Nah, bijak dia daripada air mani, sperma ni berenang. Berjuta-juta sperma berenang. Ada kepala, waktu ada ekornya. Itu sperma laki-laki masuk di dalam rahim perempuan. Sperma tu dia akan berlomba agar melekat pada mani perempuan. Hak mana menang, maka dia akan bercantum dulu. Berlomba yang ni berlomba. Nampak? Siapa hak buat berlomba tu? Allah Ta'ala.
Nah, itu mana jimok itu. Nah, dalam nu beramba. Dalam tu tengah beramba. Nah, ayah tengah tidur, kira tidur. Dalam nu beramba, dalam rahim, betul tak? Kalau Allah Ta'ala nak jadikan manusia lekat pada rahim. Nah, kalau Tuhan tak mau jadikan, gugur. Nah, bila lekat, jadi lain macam. Seminggu, 2 minggu, 4 minggu, 6 minggu lain. Dia akan memberi perubahan kepada watak isteri kita. Nah, jadi dok, jadi pola cawah muka. Nak, jadi lugar, jadi nak makan manyuk, macam-macam. Nah, kena pula jadi mutoh. Betul tak? Nampak mok mutoh mau mana itu? Ada apa-apa itu? Nak boleh adik mula. Nah, adik tanya, "Mak, ayah apa mak nampak mutoh mak?" Adik su tanya. Dah tahulah makmu. Nah, tanya makmu. Rupa-rupa nak boleh adik pula seorang lagi. Kalau Tuhan takdirkan. Boleh adik seorang lagi. Kena molek setelah makan. Mutuh kau tu mutuh kau. Setelah makan. Hanya orang timu Cina. Bahang tapek kenduri kahwin. Mutuh kau tu dah. Bapa bapa mak nampak mutuh mak. Nak boleh adik pula tu, katanya ayah. Mak kata adik pada otak mu adik. Nampak salah makan pada asal mutuh nak adik lalu dah. Tapi antara maknanya ciri-ciri dia jadi gitu lah. Dia jadi lain. Semuanya balik pada Allah. Jadi kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 9 bulan 10 hari lebih kurang boleh baby setaka. Bertambah pula lah soalan kepada bapa dan ibunya, ibu pada hari akhirat. Asal 3 orang je anak, beranak seorang lagi jadi pak soalan tanya. Jangan suka saja. Memang kita alhamdulillah lah boleh seorang lagi anak kita naknya ustaz, anak puang ustaz. 3 lelaki belaka. Dah nombor 4 ni puang. Alhamdulillah lah. Tu alhamdulillah. Dalam alhamdulillah tu kita kena ingat bertambah satu lagi berbandang kepada kita ayah ataupun suami soalan di padang mahsyar. Anak pertama Allah Ta'ala akan tanya ayah. Muajar tak dia akidah? Muajar tak dia semayang? Muajar tak dia hukum hakam? Muajar tak dia bini? Anak pertama selesai. Buat mari anak kedua pula. Anak nombor 2. Anak kita ni muajar dia ajak. Habis. Kalau ada 12 orang anak, 12 akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Ada seorang bini kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya kau. Ada pak bini kita, pak Tuhan akan tanya atas suami dia, atau berat. Bini pak ni berat. Pak 3, 2, 1 berat ke? Jangan kita nampak sedap. Mu bini 3. Jangan nampak sedap. Tapi bebanan yang ditanggung oleh ketua keluarga, suami, ayah. Keadilanlah yang akan melepaskan akan tiap-tiap pemimpin pada hari akhirat. Adik tak apa, dak adik kena umbang dalam api neraka. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah suamiku yang atas dunia itu dak ajar pun aku tentang akidah. Sudah.
Dia hanya memberi makan dan minum semata-mata, pakaian, tempat tinggal, tetapi tidak ajar kepada kami akan sembahyang dengan cara yang sempurna. Bagaimana sembahyang dalam keadaan sah, tidak ajar pun kami. Tidak pernah pun menyuruh kami menutup aurat hal keadaan kami duduk atas dunia itu jahituki. Lelaki menjawab akhirat lagi. Kami bodoh dah ke puas, tapi suami kami ni 14 kali bodoh. Apa? Tidak suruh pun kami tutup aurat. Lepas tu kita kena suruh. Nampak bini kita keluar daripada rumah, tak pakai tudung, kena khabar selalu. Jangan tunggu minggu depan, khabar selalu. Nampak bini kita siap nak ikut kita makan gula, pakai baju kurung ketat, kena khabar selalu. Awak jangan duduk situ. Walaupun gula apa dah kata lewat dah. Masuk semula dalam rumah, tukar semula. Tukar warna pula, dah kata nak pakai baju sama, warna pink ni. Betul dah warna pink, ketat tu. Cekik nampak pinggang tu. Nampak punggung awak. Cik awak pusing tu. Nampak. Nampak punggung awak. Masuk dalam bilik semula, tukar baju lain. Hak longgar. Baru suami. Nak kata apa? Kata dalam hati je lah. Nampak ketat boleh nampak bini aku kaju. Dalam hati gitu. Kabar lah. Dah tubik. Apa dah tubik? Dah tu ketak. Mana boleh tubik? Kat lagi jamuan kau orang ramai ni kan? Aleh aku kerja ni. Aleh. Ramai mana boleh berkata demikian? Tak boleh nak kata. Habis jadi takut bini belaka. Nak kata haram. Tak berani. Nak kata suruh tukar. Bini pula suruh laki tukar. Zaka jubah kau pun jubah. Lalu orang dia tukar baju. Laki pula kena tukar. Daripada pakai jubah, baru balik mayang Jumaat, kena tukar baju. Baju Power Rangers. Buat hebat kan? Anak puang sama kau. Jangan bini saja, Dia balik bini malah dah jubah. Anak puang pula pui punggung. Kalau bawa anak puang. Anak puang adalah tanggungjawab kita dan bahkan lebih berat daripada anak laki-laki penjagaan ni. Ada orang anak isteri dia baju malik dah, pakaian malik dah. Anak. Bini dengan jubahnya, dengan purdahnya, nampak macam dua bini. Tiba-tiba tu bi anak Allahu Rabbi seluar jin anak. Ketak berkelimat. Dia pakai seluar ni di kalangan pandangan ulama-ulama yang berlaku khilaf. Kalau seluar yang dipakai oleh perempuan itu adalah seluar laki-laki, hukumnya haram. Nampak? Semata-mata seluar. Tapi ada pandangan ulama yang mengatakan boleh perempuan memakai seluar hal keadaan bersyarat. Syarat lagu mana? Yang pertama, kena labuh. Yang kedua, kena longgar. Kalau nak pakai seluar, repuang, lelaki memang pakai seluar. Pertama kena longgar. Kena longgar. Jangan ketak nampak betul beha, betul keting, haram. Kena terima hakikat hukum. Nampak betul beha, nampak betul keting, perempuan, haram. Longgar dah. Bulatan kaki seluar tu 15 meter tu. Longgar tu. Sekat. Tak lulus. Sekat
Cakap apa keting? Hukumnya adalah haram memakai seluar tersebut di khalayak ramai. Pakai rumah nak apa? Seluar kita boleh beli, tapi pakai di rumah. Jangan pakai di khalayak. Dia bukan boleh beli baju seksi boleh pakai. Perempuan kita boleh beli kepada dia baju-baju yang seksi, boleh pakai. Bukan haram. Ada orang dia kata haram, tak baik beli baju tak haram. Walaupun baju tu kalau kita beli, bila pakai memang nampak aurat, tak haram. Yang haram di mana kita nak pakai, siapa yang akan nampak, itu hukum dia. Nampak? Macam kita beli bikini. Bikini. Tahu bikini. Tapi orang ladang tak panggil bikini. Orang ladang panggil sarung kopet. Orang ladang. Apa? Sini tak tahu. Adakah haram? Dah haram. Apa haram? Pasal dia pakai yang dalam wanita, ada haram ke? Pakai di khalayak haram. Pakai kat orang mana? Muaji pakai. Wagi pasal. Pasal tani. Pasal garik berapuk semua jual apa malik. Tengok muaji pakai. Nampak? Tapi pakai di rumah di hadapan suami tidak haram. Haram ke? Depan suami mana ada orang? Di rumah tu ada suami je. Ada anak tetapi anak itu tidak mengerti. Anak 2 tahun, anak 1 tahun setengah. Tak mumayyiz, tidak mengerti tentang aurat, tak erti. Boleh? Haram tak? Tak haram. Di rumah kita ada anak kita 2 orang, seorang umur 1 tahun, seorang dia umur 2 tahun setengah. Dah haram. Kita pakai di hadapan suami kita, hukumnya harus. Tapi bila suami kita suka tengok kita pakai begitu, hukumnya sunat pakai. Kalau suami suruh, jadi wajib pakai. Suami kata, saya nak awak rumah jangan pakai baju dalam je. Wajib pakai. Terhukum dia. Hari saya tak ada apa, tapi hari awak dengan motor saya siapa rumah, awak kena pakai gitu lah. Tak nak tidur dah, tak goreng ikan je. Habis netik ni. Ni bakal khalayak ramah tu. Betul tak? Khalayak ramah. Siang tengok anak bangsa kita perempuan-perempuan habis jadi murah. Kerana apa? Memperagakan aurat masing-masing di khalayak. Habis jadi murah. Siang tengok. Pakai ni tengok KTCC, betul tak? Bira-bira jalan ke tengok. Siang tengok. Tambah tengok berasa macam rugi kot sikit. Tengok siang pula Allah anak peria ni. Tudung-tudung kecil, lepas tu baju sekat. Lengan tak apa nak ada lengan. Lepas tu seluar jin ketak ke lemak ni. Allahu Rabbi. Mari di mana dia? Dah dia ada mak ayah. Mesti ada mak ayah punya. Dah mak ayah ni nak khabar ke? Kita panggil dia, mak ayah awak suruh ke awak pakai gini? Tanya dia. Kena molek mak ayah dia pun pakai gitu juga. Mari daripada rumah masing-masing. Lali nak kawan lagu mana? Ada hak mesin mak ayah berkembur dah khabar. Dah baik begini. Tak dengar ada kat mesin gitu. Tapi yang ramanya adalah dengan sebab apa? Dengan sebab mengikut telunjuk
ibu bapa. Rupa-rupa mak dia ketak juga baju. Anak pun ngikut hotel. Dah. Banyak soalan kena tanya lagi hari akhirat. Dah tahu orang lepas ke tak? Nah, dah kalau dah lepas mana Ustaz? Dah lepas tak tahu. Ini ayat dalam neraka. Nah, dalam mana neraka? Atas dosa masing-masing. Mata orang beriman kalau Tuhan tidak ampun dosa, akan duduk dalam neraka kada habuang dosa yang dilakukan masing-masing atas dunia. Nah, kalau Tuhan tak ampun dosa kita 100 kali, maka kita duduk dalam neraka 100 tahun umpamanya. Ada dosa dekat sebab kita tak minta ampun, Tuhan pun tidak ampun. Banyak mana dosa? Ada dalam 600. Duduk dalam neraka 6,000 tahun. Tubik juga, tapi kena bakar dulu anda kena. Duduk dalam neraka 6,000 tahun. Allahu Rabbi. Kita lekat dalam jeng dah apa sejam pun pula cawah muka. Dekat dalam jeng, ekor pula rosak. Allah. Tangan gini amoy panahnya lah. Itu baru lekat dalam jeng. Ada dalam 20 minit dekat, panah Allah lambat lagi. Natang pun dia depan pun dia. Memang kita bisi bangau. Dan ni duduk dalam api, 6,000 tahun, 10,000 tahun. Bayangkanlah. Betul nampak ni dah leh kita kena. Dah jangan kena. Haram tetap haram. Kabur lah. Ni nak jihad masing-masing. Jihad masing-masing ni. Kita berbicara tentang jihad hari ni. Kita berbangga dengan pejuang-pejuang Hamas. Pemimpin Hamas, pakar strategi perang Yahya Sinwar yang mendapat syahid. Habis orang cakap pasal dia hari ni, betul tak? Orang puji kehebatan, keberanian dia. Dan memang dia nak cari syahid. Dia tak mau mati dalam keadaan sakit tua, tak mau. Mati gitu saja tua, tak mau. Dia nak mati dalam keadaan berperang. Fi sabilillah. Allah Ta'ala makbulkan permintaan dia. Jihad dia di sana. Dan jihad kita sini, ada jihad tak? Kan ada jihad sini. Ada jihad menuntut ilmu, jihad melawat hawa nafsu, jihad mendidik isteri kita, mendidik anak-anak kita agar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jihad. Bersungguh-sungguh ajak anak-anak kita, ajak bini kita mendirikan sembahyang. Sebab apa? Sebab hari ni ramai mana anak bini tak sembahyang bang. Garik boleh duduk di patah ngambang Telipung. Duduk di drawbridge, jambatan angkat. Duk ambil gambar, duk makan sate ikan, orang ni duk makan rojak keling. Orang ni makan sutun celup tepung. Semaya garik dah. Dia makan sutun, tak molek sutun celup tepung. Dia goreng mana? Kena goreng lagi. Tak semaya garik kena goreng dalam api neraka, betul tak? Dah. Muncul sutun tak boleh nak cakap. Kalau sutun boleh cakap tengok mu kena celup tepung kat pada. Dah tak sayang. Kalau dia ni musafir di jamak. Musafir mana cakap macam ni. Muka tula ada. Garik lepak situ muka tula. Ke jamak kau. Tolong peringat sesama saudara. Ada orang yang marah. Ada yang marah. Dalam TikTok marah dia. Dia kata mana? Mari mana ustaz ni? Mu susah apa? Mari mana-mana pun tuli apa? Mari mana? Tolong kabur. Hukum haram, hukum tak boleh. Tak boleh dedah orang tak boleh. Baru ni budak-budak you duk joget atas petah. Kita tegur marah. Dia kata bajet suci dia kata.
Ini adalah dialog daripada kaum Nabi Lut. Bila Nabi Lut ajak kaum dia balik kepada Allah, maka kaum Nabi Lut kata, balik abang, baca suci. Jadi musim ketan hak tula akhir dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesombongan. Yang ketujuh, dan tiada ada baginya pendengar, yang pendengaran, dan tiada pengetahuan, tiada ilmu, dan tiada penglihat, yang penglihatan, dan tiada hidung, dan tiada kekuatan, kemudian dijadikan baginya segala yang tersebut itu, yakni semua dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asal kita tidak ada pendengaran, dan dengan benda gitu Allah Ta'ala yang memberi pendengaran. Asal kita tak ada ilmu, jahil tukir, Allah yang memberi ilmu pengetahuan. Melalui lidah para guru. Guru yang mula-mula mengajar kita, ibu bapa kita, mak ayah kita tu lanjar kita. Masa kecil kita tak tahu benda, mak tu lanjar, ni sudu, ni nasi, ni pinggang, ni nampak tu ayam. Kita tak kerti sebut lagi. Sebut ujung-ujung tu yang ayam yang. Pasal apa? Pasal kita bodoh, jahil. Musim kipas. Mak tu aja. Pah bunyi. Pasal kecil lagi. Kediang baru boleh sebut dengan molek kipas, itik, kambing, beru. Betul tak? Hakikat Allah yang memberi ilmu pengetahuan. Dia beri belaka penglihatan, siapa boleh tengok. Ni mokmu, ni ayahmu lah ni kampungmu, ni rumahmu, ni kitabmu, ni tok guru, ni ulama. Biar ada beza dengan penglihatan. Mak ayah tukang ajar, mak ayah tukang bimbing. Nampak? Bila anak balik daripada ngaji, anak pun ngopak tok guru. Mak kena didik. Mak kata, "Hei, tak baik tok guru tu. Tak ada kata gitu." Anak kata nampak lekat nasi di bibir tok guru. Mak masih ajar ngaji tadi. Tak baik kata gitu. Tok guru tu, kita boleh kata uduh dia. Mak ayah tukang bimbing. Dia memperkenalkan kita jangan lawan tok guru, jangan lawan ulama, kerana dia adalah pewaris Nabi. Nabi siapa dia? Anak-anak pun kawan Nabi ni begini. Tugas mak bapak. Ni mak bapak ni dah ajar Nabi, dah ajar kenal malaikat, kenal Tuhan, kenal agama, kenal hukum akal. Ajar kenal arti. Ada pula ajar anak-anak kenal artis. Ajar kenal nama-nama kata. Akhir anak alim tentang hiburan. Anak pun jadi minat hiburan. Tak pasal apa? Diajar oleh mak bapak. Budak-budak ni siapa dia tak kenal? Pemain bola. Semua kenal. Tanya Jahatu, ni nama apa dia? Nombor 10 Messi. Kenal. Nampak? Ada bejo, kecil-kecil kena dah, bodoh. Suruh dia senarai 3 nama malaikat. Nak tahu cerdik bodoh, ukuran dia adalah ilmu agama. Tiba-tiba anak pun sebut nama malaikat. Buat bagi 5 nama malaikat sebut. Jibril, Mikail, Ummu Al-Khattab. Masuk tak? Mana? Tukar bimbo biar. Tapi pemain bola kena, penyanyi kena, K-pop kena,
Orang mulut merah nah. Dah. Asuhan daripada ibu bapa. Ibu bapa dia yang bertanggungjawab. Ha. Anak kata umur al-khatak malaikat ni. Nah, marah mo. Nah, mo marah ha. Pasal anak dak kenal nama malaikat. Umur bukan malaikat deh. Itu umur sahabat Nabi. Ayuh balik. Mak pun mengadu kaya. Ya ini anak ni tak reti nama malaikat Dia kata umur nama malaikat. Ayuh marah ha. Ayuh kata, "Hei, nama malaikat apa umur? Abu Bakar." Ayuh nak bagi dengar kau. Ayuh orang kuliah garik, dia duduk kedai kopi. Nah, duduk rumah. Tengok TV3. Nah, Allahu Rabbi. Habis jadi bodoh, betul tak? Nampak macam ke kelakar je dah. Tapi itulah keadaan masyarakat hari ni. Itu masyarakat. Nah, ambo bagi dengar ambo. Buka kitab tasawuf, buka kitab fiqh. Dah, buka kitab akidah lah dah layak. Nah ini untuk guru ni, orang alim ni marilah dengar belaka. Nah, semangat dengan je marilah. Nak buat apa dia nak suruh gambar? Nak suruh gambar mari surau masjid nak buat apa dia? Ada cadangan tau. Ada orang kata kena buat makan, salah. Buat makan tak ada apa kau? Kata buat makan ustaz, buat kami golek. Dah amal. Nah. Bubur gajah. Faham? Bubur gajah 3 ekor, bubur depan surau, ramai bagi. Faham? Pasal kita ni tak minat tu guru, tak minat kita. Betul tak? Tak minat. Kita minat gajah. Tak gajah 3 ekor tak perlu lagi. Pernah hari pagi tu. Pak kat Drobli pagi kalau kuliah sini. Jalan kaki orang gendong tu. Cucu ada dengan troli macam-macam ha. Pasal apa? Nak tengok natang gajah. Ungguh tiga apa? Sewa gajah. Sewa boleh seminggu lebih. Tengok perlu lagi. Nampak? Nampak benda kita set minat gajah. Bukan salah bukan nak kabur salah. Tak salah. Tapi kita sampai tahap mengutamakan yang perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Hak betul-betul memberi manfaat, memberi guna pada kita, bekalan kita untuk kita mati, kita tak cara mana. Siapa jeng jalan tengok kacau. Berat aku. Buat kuliah gari, kuliah tu, kuliah subuh, dak jeng sikit. Tak ada orang nak layan. Allahu Rabbi. Nak buat raya ustaz kena jadi kajur jangan. Faham dah? Kena pakai maknanya baju kajur. Nah, baru mari ramai. Tak ada tengok. Tak salah lagi tengok. Bukan kata salah. Nah, kalau nak kau minat hanya nak berderu orang. Nah. Tu duduk atas wheelchair tu. Tengok orang kajuh panas dering. Nah, berasa habis pada nak tengok kajuh ni pasal. Dengar tak kita kan. Yang ke-8, dan bahawasanya mengerasi akan dia oleh penyakit, yakni dia boleh terkena penyakit. Kita ni boleh bila-bila masa Tuhan boleh buat kena penyakit. Nah, ikhtiar kita memanglah kita nak jaga diri kita daripada terkena penyakit kecil manis. Kita pun nak makan gula. Kita tak makan manis. Kuih tak akan ada ni Ustaz. Apa? Takut kecil manis. Tak boleh dah ni kecil manis. Ayo ingat dah ni.
Nah, makanan-makanan segera dah anik bahaya, jadi nyakit tu, jadi nyakit ni. Baguslah. Tapi ingat, itu hanya ikhtiar sebagai hamba. Adapun Allah Ta'ala nak mengenakan kepada seseorang itu satu-satu penyakit, mudah sangat. Nah, ikhtiar kita tak mau kena penyakit, satu pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ke-9, terkadang sakit ia dengan tergagah, dan lapuk ia dengan tergagah, dan dahaga ia dengan tergagah. Yang ni tak boleh dihalang. Sakit pun kita tak boleh nak halang. Bila nak kena kita, begitu juga dengan lapuk, kita tak tahan dengan lapuk. Kita tidak tahan dengan dahaga. Lemahnya kita. Lapuk sikit, lain macam lalu muka. Nah, main perut lapuk, kuliah panjang pula, datang nampak putih tu. Perut lapuk Nak bila dedah dihidangkan makanan sedap udah nasi minyak. Wah. Nah, dan nasi minyak dokang nak berhenti lalu. Nah, ustaz tengok tu nasi minyak. Dah kan isi nak berhenti lalu kan lajak ke? Lajak tu mamu. Mamu daripada tengah hari tak kasih dia. Nah, pasal masuk dalam guru WhatsApp malam ni insya-Allah surau kita akan buat sedikit jamuan. Dalam kurungan nasi minyak. Ada apa-apa kan? Kalau dalam kurungan pulul-pul, memang kita makan nasi tengah hari. Tapi dalam kurungan nasi minyak, kalau rugi kan nasi lalu tengah hari. Nah, ada malam tu kuliah berhenti 10 suku. Tengok muka macam nak gocok. Nah, pasal apa? Pasal kita tak tahan dengan lapuk, tidak tahan dengan dahaga. Nah, dan tidak dapat dihalang dengan satu-satu penyakit. Yang ke-10, dan terkadang menghendaki ia akan mengetahui sesuatu, maka jahil ia akan dia, dan menghendaki ia akan melupakan sesuatu, maka ingat ia akan dia, dan menghendaki ia mengingat akan sesuatu, maka lupa ia akan dia, dan benci ia akan sesuatu, maka memberi manfaat ia akan dia, dan ingat ia akan sesuatu, maka memberi mudarat ia akan dia. Ni menunjukkan lemahnya kita. Lemah mana pula? Kata tuan pengarang, kadang-kadang kita ni nak tahu sesuatu tapi kita tak tahu. Walaupun setelah diberitahu, kadang-kadang tak tahu juga. Ingat dah maklumat tu, lepas tu mari dah ingat. Ingat dah, mari dah ingat. Berapa kan? Lemahnya kita. Dan menghendaki ia akan melupai sesuatu, maka dia mari ingat. Kita tak mau ingat dah benda tu pasal sakit hati kan, tapi mari ingat kan. Atau benda tu menyedihkan, kita tak mau ingat. Umpamanya bini kita mati, sedih. Bini kita mati. Nah, kita nak lupakan, tiba-tiba mari ingat kan. Sedih ayah, nangis ayah. Nak kata buat apa ayah nangis ingatnya mak-mu. Kita nak lupa. Nah, kita nak lupakan. Nah, jumpa dengan timah-timah kata, saya ingatlah. Nah, istighfar yang banyak. Nah, kita pun dah ingat dah. Kita pun balik rumah, masuk dalam bilik tengok baju bini kita, tengok sakut. Nah, kita pun mari ingat. Kita tak boleh ingat, dia mari ingat. Dia mari ingat pula. Nah, nangis di bucu kata ayah Ji. Betul tak? Lemah kita. Kita tak mau ingat, dia mari ingat. Kita nak ingat, jadi dia ingat. Lemah tu. Nah, anak kata bapa ayah nangis, ayah ingat ke makmu. Waktu nak buat mana ayah? Mencari ayah seorang. Baru ayah dah nangis. Nah, dah cari seorang lagi, tak apa-apa. Dah nangis dah lah. Nah, nangis benda lain pula. Nangis habis hari tu pula. Nah, nak ingat sesuatu jadi lupa. Benci sesuatu, kadang-kadang benda kita benci tu memberi manfaat. Dan kadang-kadang yang kita berasa nak sangat, kadang-kadang dia memberi mudarat pada kita. Yang ke-11, kemudian kesudahannya mati dan hisab. Akhirnya kita ni kesudahan kita meninggal dunia.
dan akan dihisab, akan disoal siasat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Maka jika ada ia daripada isi neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripadanya. Allah Rabbi. Tuan pengarang kata ni, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Dia tulis kitab ni. Dia kata kalau kita ni termasuk di kalangan ahli neraka, anjing dengan babi molek pada kita ni. Sebab apa? Sebab anjing dengan babi tidak masuk neraka Allah. Yang masuk neraka adalah manusia yang perangai macam anjing dan babi. Atas dunia kita benci pada anjing, kita benci pada babi, najis, mughallazah. Nah, babi 16 ekor lalu depan pagar rumah kita, bawa berderu, Allah, binatang babi, mari duana binatang babi ni. Nak susah hang kita nak melintah jalan. Pasal apa? Pasal tepuk kaki dia saja. Padahal tak ada hal pun. Nah, kita berasa geli, kita berasa jijik, kita berasa lega. Nah, ataupun kita buka pintu rumah kita, nampak anjing sekor duduk selepok bingkai tangga. Allah, anjing pedia ni. Datang mana bela anjing ni? Nah, kena sertu dah lah. Pasal apa nampak bekas peluh dia, bekas air kecing dia, habis kena cari air tanah. Pasal apa? Najis, kotor, takut merebok masuk dalam rumah kita. Tapi ingatlah, babi hok 16 ekor tadi dengan anjing hok tumpang atas duduk atas lampu rumah kita tidak masuk di dalam neraka. Yang masuk dalam neraka adalah manusia yang berperangai macam anjing dan perangai macam babi. Perangai macam anjing ni mana? Dah cukup sama. Lapar pun jelek, kenyang pun jelek juga. Ini tak kira harta orang, harta tidak orang. Nah, kira nak ibahang dia. Nah. Cuma molek anjing dia taat pada tuang ni. Dia kena tuang ni. Pergi makan dia. Tidak kekeh tuang dia. Nah, macam ke kita tak kena Tuhan, tak kena Tuhan. Tuhan tu tuang kita kan, pergi makan ke kita, pergi minum, betul tak? Dia pergi belaka, tak kena. Lawang dah pula. Tu kata. Kita hina daripada anjing. Kita mana ni? Kita yang lawang Allah Subhanahu wa taala. Anjing tak kekeh tuang ni. Ada anjing kekeh tuang? Dah. Kekeh selain daripada tuang yang akan kekeh. Tuang dia, bahang dia, tidak lawang. Dia tengok tuang bahang anjing. Kakuk, kelekbok, bunyi. Ini lawan tuan dia. Tuan dia katuk dengan kayu. Dah lawan sikit. Selain tuan, dia salah Allah. 2 kilo bunyi. Waknya. Dan dia kekeh. Siap. Rabuk lu anjing. Nak, selain tuan. Itu mulianya anjing. Habis kita tak kena tuan. Nah, Allah yang memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat, tiba-tiba kita kufur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana apa membesarkan ia akan dirinya, dan ia hamba yang hina lagi lemah, dan betapa patut membesarkan diri. Apakah patut kita sombongkan diri kita bagi mereka yang membasuh tahik dengan tangannya, padahal kita ni pasti orang yang basuh tahik dengan tangan kita sendiri. Bukan orang lain tukang basuh, kita berok, kita basuh diri. Tiap-tiap hari, setiap hari kita buat gitu. Dan dia menanggung akan tahik itu selama-lamanya. Wallahu a'lam. Habis tentang obat untuk seseorang yang bersifat dengan takabur. Kita masuk pula fasal yang ke-9 pada menyatakan ujub. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخنة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء وعذاب الآخرة برحمة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Terima kasih.